Hadis ni ada banyak. Hadis sahih, hadis hasan, dua-dua boleh pakai. Hadis dhaif dia ada pecahan. Ada hadis dhaif ringan, yang dalam istilah hadis dia panggil dhaif muhtamil ataupun muhtamal. Dhaif ringan ataupun dhaif khafif. Yang kedua, dhaif jiddan, terlalu dhaif. Yang ketiga, palsu. Yang mana hadis terlalu dhaif pun tak boleh diamalkan. Sebab tu syarat nak beramal dengan hadis dhaif dalam fadailul a'mal, di sisi majoriti ulama hadis, syarat pertama, hadis tu mesti dhaif ringan, bukan dhaif berat. Apa maksud dhaif berat? Dhaif berat ni ialah hadis yang memang bukan Nabi sebut. Kalau bukan Nabi sebut, kenapa dibezakan dengan hadis palsu? Kan hadis palsu bukan Nabi sebut ke? Pasal apa dibezakan? Kita kata dibezakan kerana orang yang mereka hadis, dia reka dan dia sandar kat Nabi. Hadis yang terlalu dhaif ni, dia tak mengaku dia reka. Sebahagiannya tersilap. Tuan-tuan tengok hadis terlalu dhaif ni, antara hadis terlalu dhaif hadis apa? Contoh, hadis apa? Hadis syadz. Hadis yang mana perawinya siqah, perawinya tu okey, tapi dia tersilap riwayat, dia menyanggahi orang yang lebih siqah daripada dia, orang yang lebih kuat ingatan daripada dia, ataupun orang yang lebih ramai daripada dia. Dia dengar satu hadis daripada syekh dia, lepas tu masa dia riwayat pada anak murid dia, riwayat dia lain daripada riwayat orang yang sama dengar dengan dia, seperguruan dengan dia, hadis yang sama. Itu hadis syadz. Hadis syadz maksud dia hadis tu terlalu dhaif, sebab dia menyanggahi yang lebih sahih. Kalau kita nak amal yang ni, kita kena tinggalkan yang lebih sahih. So, bila ulama hadis kata, mana yang lebih sahih? Yang ni lebih sahih. Maka yang ni tak boleh amal. Kerana amal yang ni akan meninggalkan amalan dengan beramal dengan hadis ni. Maka hadis syadz tak boleh pakai. Dhaif jiddan. Tapi orang tu dia bukan reka, dia tersilap. Bukan Nabi sebut hadis tu. Mana nak sama orang yang reka dengan orang yang tersilap? Kan tak sama. Adilnya ulama hadis. Dulu saya pernah attention, tuan-tuan belajar mustalah hadis, ulum hadis, banyak istilah hadis. Hadis dhaif ni, dhaif ringan. Apa hadis dhaif ringan? Hadis yang sanadnya terputus. Contoh, apa hadis sanad terputus? Kalau sanad terputus lepas daripada nama tabi'in, nama sahabat gugur, lepas tabi'in tak ada, terus Nabi, hadis mursal. Lepas hadis mursal, kalau tengah-tengah tu jatuh, munqati'. Kalau jatuh nama perawi yang gugur daripada sanad tu, dia gugurkan dua orang secara tawali, secara maknanya apa? Berturut-turut, dia mu'dal. Kalau secara langkau-langkau, munqati'. Kalau sanad tu di hujung, kalau belah sini yang gugur nama sahabat gugur, mursal. Kalau awal gugur mu'allaq. Kita pening, kita kata pasal apa ini semua dhaif, letak satu bagus senang. Mu'dal lah, mursal lah, munqati' lah, mu'allaq. Nak hafal takrif satu hal dah. Nak hafal definisi tu satu hal dah. Dah lah kita Arab tak berhenti zaman tu. Ulama hadis dia adil. Sanad yang dua orang gugur perawi takkan sama standard dengan orang satu orang gugur. Lepas tu dia letak dhaif jiddan, terlalu dhaif. Ada perawi yang dia ni suka bohong. Dia suka bohong. Bila bercakap dengan orang bohong. Dalam urusan dunia dia suka bohong. Jadi orang tahu dia pembohong. Cuma dia belum ditangkap lagi bohong dalam hadis. Maka dia digelar sebagai muttaham bil kadzib ataupun matruk. Perawi yang ditinggalkan hadisnya. Jadi kalau dia riwayat hadis, jalan lain tak ada, dia seorang je riwayat, maka kita katakan apa? Hadis dia matruk. Bukan maudhu', matruk. Pasal apa matruk? Pasal kita tak dapat bukti yang dia bohong dalam hadis. Cuma hadis ni dia seorang riwayat, dan dia ni urusan dunia dia bohong. Tak sama dengan orang yang memang mengaku dia bohong. Adil ulama hadis meletakkan status hadis.
Ada orang kadang-kadang dia tak faham. Macam kisah Alqamah yang baru ni lah, saya kena teruk ni sebab kisah Alqamah tu. Kisah Alqamah tu sebenarnya tuan-tuan, saya daripada awal saya sebut dah matruk. Tuan-tuan baca artikel daripada awal saya tulis. Saya kata hadis ini matruk, dalam kurungan terlalu daif. Bahkan sebahagian ulama mengatakan ia palsu. Saya kata hadis ini matruk, bahkan sebahagian ulama kata ia palsu. Lepas tu ada seorang ustaz Raja Mukhlis. Ustaz Raja Mukhlis, satu orang yang baik, satu orang yang bagus, akhlaknya baik. Dia tulis, dia kata hadis ni tak palsu, tak sampai kepada tahap palsu. Dia kata majoriti ulama kata dia daif. Saya baca artikel ni, saya jawab balik. Saya kata saya tak kata ia palsu secara sepakat. Saya kata matruk daripada awal. Cuma saya kata ada yang kata palsu dan mereka ada hujah. Kerana Abu Hatim kata riwayat lelaki yang meriwayatkan hadis tu nama dia Faid Abul Warqa. Faid ni Abu Hatim kata dia ni hadis-hadis dia bohong. Kalau hadis-hadis dia bohong maksud apa? Palsu lah kan. Al-Hakim kata, ulama hadis juga Al-Hakim kata dia meriwayatkan daripada Ibn Abi Aufa riwayat yang palsu. So ada orang yang kata riwayat ni palsu, ada hujah tak? Ada hujah kerana ulama hadis ada yang kata demikian. Abu Hatim Ar-Razi kata dan juga Al-Hakim kata. Tapi saya kata nak kata palsu kurang tepat, tapi dia matruk, itu lebih tepat. Jadi kalau matruk ustaz apa statusnya? Statusnya terlalu daif. Bila terlalu daif tak boleh pakai kerana dia bukan daripada Nabi. Ada orang yang kata, iyalah walaupun bukan palsu tapi daif. Daif ni pun daripada Nabi juga. Siapa kata? Tak ada siapa kata. Orang yang mengamalkan hadis daif, tuan-tuan, daif ringan, ulama kata boleh pakai dalam fadailul amal kan. Orang Melayu dia tak apa faham fadailul amal ni. Dia asal boleh, tak apa fadailul amal. Ada seorang ustaz ceramah tazkirah Ramadan. Ini sampai berapa je? Sampai berapa? Tak kira kan? Kan sebab nak datang daripada Kuala Lumpur sampai sini 6 jam. Takkan ceramah setengah jam kan? Tuan-tuan, bila sebut tentang fadailul a'mal, apa maksud fadailul a'mal? Fadailul a'mal maksudnya kelebihan amalan. Kelebihan amalan. Maknanya apa? Maknanya sesuatu amalan yang telah datang dalam hadis yang sahih. Satu amalan dia datang dalam hadis yang sahih. Datang satu hadis yang daif menceritakan kelebihan amalan tu. Itu fadailul a'mal. Ulama kata nak jadikan hadis daif boleh pakai dalam fadailul a'mal 3 syarat. Yang pertama dia kata mesti hadis itu daif ringan. Apa maksud daif ringan? 50-50. Boleh jadi Nabi sebut, boleh jadi Nabi tak sebut. Dia bukan daif berat. Daif berat ni maksud dia apa? 70% ke atas pasti Nabi tak sebut. 50-50. Pertama. Yang kedua, masa nak beramal tu, dia kena ada kepercayaan hadis tu tidak sabit daripada Nabi. Dia beramal kerana berjaga-jaga. Kalau pahala ni betul daripada Nabi, okey aku dapat pahala ni. Kalau tak betul pun amalan ni memang dah sahih dah. Katalah salat duha, kan ada hadis sahih, hadis Abu Hurairah dengan Abu Zar kan, Nabi suruh dia salat duha. Datang satu riwayat kata siapa salat duha Allah Ta'ala akan cukupkan kelengkapan dia. Riwayat itu daif, katalah daif. Contoh saya bagi daif. Kita beramal, kita kata kalau hadis yang kata kelebihan duha ni daif, okey, kalau dia betul-betul daripada Nabi, kita dapatlah kelebihan tu. Kalau tak dapat pun, amalan salat duha tu memang dah sahih dah. Sebab itu dia kata masa beramal tu dia tidak ada kepercayaan ia daripada Nabi secara pasti. Dia beramal kerana ihtiyatan, kerana berjaga-jaga saja. Yang ketiga, masa dia beramal tu, amalan tu memang dah datang dalam hadis yang sahih.
Itu masuk fadailul amal. Jadi orang yang ulama yang membenarkan kita beramal dengan hadis dhaif ni dalam fadailul amal ni bukan kerana ia daripada Nabi secara pasti, dah. Sebab itu kata Ibn Salah dalam Muqaddimah Ulumil Hadis, Ibn Salah dalam Muqaddimah Ulum Hadis, dia kata kalau kita nak riwayat satu hadis dhaif, tak letak sanad, kita kena guna perkataan tamrid, sirah tamrid. Apa sirah tamrid? Guna ayat pasif, diriwayatkan daripada Nabi. Tak boleh kata Nabi kata secara pasti, kerana kita tak pasti. Kata diriwayatkan, orang kata ia daripada Nabi, supaya kita tidak menyandarkan sesuatu kepada Nabi dalam keadaan kita tidak pasti. Tu adab. Tu hadis dhaif ringan tu. Ada orang marah kita, dia kata, ni geng-geng muda belajar hadis ni, demo ni nak lawan ulama. Sikit-sikit palsu, sikit-sikit palsu. Senang sangat palsu. Kamu pandai cara mana? Kita kata tak pandai mana lah. Tak pandai mana. Cuma bila kita kata palsu, bukan kita yang kata palsu. Kita cuma tolong buka kitab, tolong ambil perkataan ulama yang kata ia palsu, letak dekat Facebook, kamu baca. Boleh faham ke bahasa Perak ni? Saya tak reti bahasa Penang. Muka macam orang Penang, tapi Perak asli. Apa pelanggan jiran. Jiran kan? Jiran. Boleh kan? Boleh. Boleh. Tuan tengok. Bila kata palsu, bukan kita kata palsu. Tuan-tuan pergi carilah mana tulisan saya yang kata saya kata hadis ini palsu. Lepas tu saya berhenti. Saya akan kata hadis ini palsu kerana ulama hadis mengkritik perawi ini dengan Ibn Hibban kata apa, Imam Ahmad kata apa, Abu Hatim kata apa. Ni semua ulama ni. Ulama hadis jago-jago yang kita panggil sebagai jahabizah. Jago-jago hadis. Tak ada satu hadis pun yang saya kata palsu. Saya sendiri buat ijtihad, tak ada. Kalau saya tak jumpa, saya akan kata saya tidak jumpa asal. Ada orang marah, dia kata, berapa kitab hang baca sampai hang nak kata saya tak jumpa? Mana bila hang tak jumpa tu tak sahih. Kita tak kata tak sahih, cuma kita kata kita tak jumpa. Kalau hang jumpa, bagi tahulah. Takkan bila kita tak jumpa, kita sebenarnya saya jumpa. Orang ni bila dah benci, semua benda tak kena. Semua tak kena. Jawapan kita semua tak kena. Kan? Jadi itu tuan-tuan. Hadis palsu ini, tak ada orang hukum ia hadis palsu, melainkan mesti ada ulama sebelum ni menghukum. Sama ada dia menghukum pada perawi ataupun dia hukum hadis itu sendiri. Jadi penuntut hadis ni, kalau dia tak jumpa dalam kitab, dia tak jumpa dalam kitab, ulama tak kata hadis palsu, setakat yang dia cari dia tak jumpa, dia akan kata lam ajid lahu asla, aku tidak mendapati asalnya. Tak jumpa mana kitab yang sebut dengan sanad. Ataupun dia kata la aslalah, tidak ada asal bagi hadis ini. Habis itu kalau tak ada asal tu palsu ke? Kita tak tahu. Tapi selagi mana tidak jumpa asal, maka tak boleh menyebarkan dia secara pasti, melainkan kita nak bagi tahu status dia tidak ada asal.